Buletin Didik 6 Ogos bersama saya, Syafri Izan Wahab. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kementerian Pengajian Tinggi, KPT dan Pasukan Petugas Khas COVID-19 Kebangsaan, CITF bersetuju untuk memberi vaksin kepada seluruh warga pengajian tinggi menjelang Oktober depan. Proses itu dilaksanakan secara berperingkat sebagai usaha mewujudkan gelembung kampus. Usaha itu untuk memastikan lebih ramai pelajar dapat kembali ke kampus serta menjalani pembelajaran dan pengajaran PDP secara hybrid. Ia juga sebahagian daripada Pelan Pemulihan Institusi Pengajian Tinggi Pemulih IPT yang sedang dirangka oleh pihak kementerian. Pemulih IPT menyaksikan beberapa strategi dan prosedur operasi standard SOP sedang diperincikan bagi menentukan keadaan individu yang sudah divaksin selamat untuk berinteraksi sesama sendiri dan dalam kelompok yang telah divaksin. Selain itu, turut diperhalusi adalah langkah-langkah kawalan dalam mengekang penularan COVID-19 di IPT. Perlu ada prasyarat ditetapkan dalam memberi kelonggaran kepada individu yang lengkap 2 dos vaksin. Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan, Penyelidikan dan Sokongan Teknikal, Dato' Dr. Hisham Shah Muhammad Ibrahim berkata, prasyarat itu adalah mencapai kadar vaksinasi yang tinggi sehingga 80%. Malaysia ujarnya perlu mengambil iktibar dari negara lain yang memberi kelonggaran awal membuka aktiviti sosial sehingga berlaku peningkatan kes. On hindsight, bila dia tengok kembali keputusan tu, dia rasa kebenaran kelebihan ni diberikan terlampau awal. Disebabkan oleh memberi kelebihan terlampau awal, mereka biarkan aktiviti sosial terlampau bebas sebagainya. Mereka melihat peningkatan kes. Jadi kita perlu mengambil pelajaran daripada pengalaman negara luar yang mana mereka yang mendapat 2 dos vaksinasi walaupun akan terpelihara sedikit, ya, banyak daripada mendapat COVID-19 serius, tetapi ia tidak perlu dilaksanakan secara terburu-buru. Ujarnya, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM akan mengambil pendekatan berhati-hati dan berbincang di peringkat tertinggi berhubung kelonggaran ini. Menurut beliau, prosedur operasi standard SOP tertentu juga perlu dilaksanakan susulan varian baharu kini. Semalam, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, pengumuman kelonggaran pergerakan kepada individu yang melengkapkan 2 dos vaksinasi COVID-19 akan dibuat dalam masa terdekat. Tan Sri Muhyiddin berkata, ketika ini kerajaan pada peringkat akhir memutuskan perincian berhubung kelonggaran itu. Lebih 23.1 juta dos vaksin COVID-19 diberikan melalui program imunisasi COVID-19 kebangsaan PIK sehingga semalam. Menerusi perkongsian infografik di Twitter, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba memaklumkan daripada jumlah itu, lebih 15.1 juta orang sudah menerima dos pertama, sementara lebih 7.9 juta orang menerima dos kedua. Ini bermakna 46.4% daripada populasi negara sudah mendapat dos pertama, manakala 24.5% telah melengkapkan suntikan vaksin COVID-19. Vaksinasi harian pula mencatatkan 514,674 dos semalam. 220,839 adalah dos pertama, manakala 293,835 adalah dos kedua. Secara umumnya, gejala yang dialami seseorang sekiranya dijangkiti COVID-19 adalah demam, batuk dan selsema. Namun susulan kehadiran varian Delta yang lebih mudah tersebar, jangkitan COVID-19 terhadap kanak-kanak juga amat dibimbangi. Ikuti cara kenal pasti jangkitan COVID-19 dalam kalangan kanak-kanak. Mengikut statistik Kementerian Kesihatan KKM, peratusan jangkitan COVID-19 terhadap kanak-kanak setakat bulan Mei masih di tahap yang rendah iaitu 82,000 kes berbanding orang dewasa. Namun, kadar kemasukan mereka ke unit rawatan rapi ICU semakin tinggi dan merisaukan. Justru, ibu bapa dinasihatkan untuk lebih peka dengan keadaan semasa anak-anak kerana jangkitan dari varian terbaru tersebut akan menyebabkan keadaan mereka lebih mudah menjadi teruk dengan pantas. Menurut pakar pediatrik Hospital Selayang, Dr. Ana Yasmin Azmi, disebabkan sistem imuniti kanak-kanak yang tidak sekuat orang dewasa, gejala normal seperti demam, batuk dan selsema
Bukan hanya antara simptom dalam mengenal pasti sama ada mereka dijangkiti COVID-19 atau tidak. Tapi a bit tricky, orang dewasa boleh mengalami sistem anosmia, iaitu kekurangan daya bau. Kanak-kanak tidak boleh melaporkan mereka mengalami kekurangan daya bau, tapi mereka boleh datang dengan keadaan di mana mereka kurang makan dan minum kesan daripada anosmia tadi. Jadi kita sebagai orang dewasa perlu berhati-hati. Okey, kebanyakan kanak-kanak juga yang datang di ward, datang ke hospital, mereka mengalami simptom muntah, cirit birit dan juga sawan. Jadi kita tidak boleh hadkan pada batuk sesama dan demam sahaja. Jadi kita lebih perlu buka mata dan beri perhatian pada anak-anak kita dan dapatkan rawatan yang segera. Menurut Dr. Ana Yasmin, kebiasaannya jangkitan COVID-19 tersebut dikenal pasti daripada kluster keluarga di mana orang dewasa di dalam keluarga dijangkiti dan akhirnya kanak-kanak dalam keluarga turut dijangkiti COVID-19. Selain itu, rumah asuhan juga antara penyebab kanak-kanak terdedah dengan jangkitan COVID-19. Oleh itu, Dr. Ana Yasmin menyeru ibu bapa untuk lebih berwaspada supaya jangkitan tersebut boleh dihindari. Keduanya, didik anak kita untuk belajar memakai pelitup muka dan sering mensanitasi tangan, dan juga melakukan penjarakan fizikal. Ini untuk bukan sahaja bersedia pada waktu ini, tetapi sekira kita tidak tahu COVID ini akan habis bila, akan selesai bila. Bilangan kes akan menurun bila. Jadi kita perlu didik anak-anak kita ini untuk bersedia apabila sekolah dibuka kelak. Pemantauan yang kerap dari ibu bapa adalah kunci utama kepada mengenal pasti keadaan anak-anak. Kira-kira 1,500 penduduk Kampung Pangkal Meleret, Kampung Jakar dan Kampung Pangkal Mak Wan di Temangan, Kelantan kini boleh menikmati jaringan telekomunikasi yang lebih baik. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM dalam kenyataannya memaklumkan ia berikutan 3 menara komunikasi baru yang dibina di bawah Pelan Jalinan Digital Negara Jendela telah siap dan mula beroperasi sejak Jun lepas. SKMM memaklumkan kerja-kerja menaik taraf liputan kepada 4G di 23 stesen pemancar komunikasi sedia ada di Temangan juga sedang giat dilaksanakan. Ia dijangka siap sepenuhnya pada Mac 2022. Tambah SKMM lagi, Pusat Internet Komuniti Temangan yang dibuka semula kini boleh dimanfaatkan pelbagai pihak, sama ada untuk menjalankan aktiviti seharian atau meningkatkan taraf hidup seperti mengembangkan pasaran produk. Dewan Bahasa dan Pustaka DBP melancarkan Pelan Anti Rasuah DBP 2021-2025 dengan menumpukan 4 bidang keutamaan iaitu pengurusan kewangan, tadbir urus, pengurusan bahasa sastra dan penerbitan serta khidmat pengurusan. Pelan yang meliputi 4 bidang keutamaan, 4 strategi, 7 objektif strategik dan 42 inisiatif jangka masa pendek dan panjang ini akan dilaksanakan dalam tempoh 5 tahun sepanjang 2021 hingga 2025. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Mohamad Zuki Ali berkata, pelan tersebut membuktikan pendirian dan kejituan semangat pihak pengurusan tertinggi DBP dalam meningkatkan keutuhan dan keberkesanan tadbir urus organisasi itu. Pelan Anti Rasuah Organisasi atau AACP diperkenalkan sebagai inisiatif mandatory di bawah Pelan Anti Rasuah Nasional NACP 2019 hingga 2023. Strategi 2 iaitu memperkukuhkan kecekapan penyampaian perkhidmatan awam dan strategi 6 iaitu memupuk tadbir urus baik dalam entiti korporat. Beliau berkata demikian ketika merasmikan Pelan Anti Rasuah DBP 2021-2025 yang diadakan secara maya semalam. Dalam pada itu, Ketua Pengarah DBP, Dato' Abang Salihuddin Abang Sokeran berkata, pelancaran pelan terbabit penting demi masa depan DBP. Pelan ini akan dapat menjadi satu galakan untuk memastikan budaya bekerja di Dewan Bahasa dan Pustaka ini berasaskan integriti dan memang menjadi harapan kita dan juga memang staf di Dewan Bahasa dan Pustaka sentiasa diingatkan agar menjadikan rasuah ini sebagai musuh, antara musuh utama kita bagi memastikan kesejahteraan negara dan juga organisasi.
Pengerusi Lembaga Pengelola DBP, Profesor Datuk Seri Dr. Awang Sarian pula menyifatkan pelan tersebut merupakan alat pengurusan yang berkesan yang boleh dijadikan panduan dalam menguruskan isu rasuah secara sistematik. Hal ini sekaligus dapat memudahkan pihak lembaga pengelola Dewan Bahasan Pustaka untuk memantau tadbir urus yang dilaksanakan oleh pengurusan Dewan Bahasan Pustaka. Bersua kembali. Bahang pertandingan pidato Rukun Negara Peringkat Kebangsaan Piala Tuan yang terutama yang di Pertuan Negeri Melaka semakin terasa. 10 panel juri kini bersiap sedia memulakan tugasan menilai video yang telah dihantar peserta. Menurut pengarah program pertandingan, Datuk Profesor Dr. Baharudin Putih, bagi setiap kategori untuk saringan pertama, panel juri telah dipilih oleh Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional dan Jabatan Penerangan. Bagi peringkat akhir, panel penjurian akan diketuai oleh Pengerusi Majlis Penasihat Peradaban Melayu, Profesor Tan Sri Dr. Abdul Latif Abu Bakar dan Profesor Emeritus Datuk Dr. Yusof Hashim. Pertandingan pidato bertemakan rukun negara sebagai prinsip perpaduan demi kejayaan dan kestabilan rakyat, mempertandingkan 5 kategori iaitu awam, institusi pengajian tinggi, sekolah menengah, sekolah rendah dan bukan Melayu. Di Malaysia, masih ada lagi pihak yang cuba menanam sentimen kebencian terhadap institusi diraja. Pihak penganjur telah menerima 234 video daripada 516 penyertaan setakat 31 Julai lepas. Saringan pertama akan bermula esok hingga 12 Ogos, diikuti peringkat separuh akhir pada 16 dan 17 Ogos dan peringkat akhir akan berlangsung pada 21 Ogos ini di Dewan Besar Universiti Teknikal Malaysia Melaka, UTM. Syarikat gergasi internet Google, Microsoft dan Amazon bekerjasama dengan Kerajaan Amerika Syarikat membentras ransomware. Pegawai Keselamatan Cyber Amerika menyifatkan kerjasama itu bagi mempertahankan pengkomputeran awam daripada penggodam. Menurut Agensi Keselamatan Cyber dan Infrastruktur CISA, syarikat gergasi dalam talian itu menyertai usaha pertahanan cyber bersama bagi menggabungkan kepakaran awam dan swasta dalam membentras penggodam. Pengarah CISA, Jen Esterly berkata, gabungan kepakaran luar akan membantu tugas berkenaan. Tumpuan awal adalah membangunkan rangka kerja isu yang menjejaskan penyedia khidmat pengkomputeran awam. Kerjasama syarikat gergasi dalam memerangi ransomware setakat ini mendapat sokongan Google, Microsoft, Amazon, AT&T, CrowdStrike dan FireEye. Kebimbangan mengenai peningkatan serangan cyber berikutan penggodam mencuri data mangsa dan menuntut wang bagi menebus kembali akses. Jenayah cyber mengakibatkan dunia kerugian bertrilion dolar dan ransomware ancaman utama. Nama Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj bukanlah asing dalam sejarah politik Malaysia. Dilahirkan di Istana Tia Tangga, Alostar Kedah yang lebih dikenali sebagai Istana Pelamin, Tunku merupakan anak lelaki yang ke-7 dan anak yang ke-20 kepada Sultan Abdul Hamid Halim Shah, Sultan Kedah yang ke-24. Tunku Abdul Rahman ialah Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu dan Perdana Menteri Malaysia yang pertama. Beliau bertanggungjawab mendapatkan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1957 dan juga membentuk Persekutuan Malaysia pada tahun 1963. Beliau digelar Bapa Kemerdekaan dan Bapa Malaysia. Peranan Tunku Abdul Rahman dalam usaha mencapai kemerdekaan negara amat penting. Tunku telah berjaya membawa negara kita ke ambang kemerdekaan tanpa berlaku tumpahan darah. Kewibawaan Tunku yang berjaya menyatukan penduduk negara ini telah meyakinkan penjajah British untuk memberi kemerdekaan kepada Persekutuan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957.
Aksi payung terjun pada waktu malam mengakhiri paparan Buletin Didik. Saya Syafri Izan Wahab. Assalamualaikum dan jumpa lagi.